Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini palsu dicerita oleh Ibnu Jahdham. Oleh kerana itu maka tidak adanya amalan khusus yang dinamakan salatul raghaib. Hadirin mukminin sekalian, demikian tidak ada amalan-amalan khusus pada malam Jumaat, melainkan sekiranya terbukti daripada hadis, seperti hadis menyebut pembacaan suratul Kahf pada hari Jumaat. Pada malam ini kita malam nisfu Sya'ban. Adakah hadis berhubung dengan nisfu Sya'ban? Secara umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar bin Hibban, hadis-hadis ini menyuruh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan daripada Allah banyak-banyak pada malam ini. Adakah ada amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban? Tentunya tidak ada amalan khusus yang diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti biasa setiap tahun kita baca fatwa para ulama dalam masalah ini. Al-Imam As-Suyuti dan seumpamanya yang mengingatkan bahawasanya tidak adanya amalan khusus yang dibuat pada malam nisfu Sya'ban. Cumanya selalu kita edar, tahun ini saya tak pasti dia edar. Saya baca sekadar peringatan lah tuan-tuan. Tuan-tuan selalu dah dengar benda ni. Itu fatwa yang difatwakan untuk orang yang baru datang, yang difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwanya, dalam bukunya Fatawa Mu'asarah jilid yang awal. Beliau menyebut, dengan saya menerjemahkannya, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu dan mendirikan salat tertentu seperti yang mana yang kita lihat di sebahagian negeri umat Islam. Bahkan di sebahagian negeri orang ramai berhimpun pada malam itu selepas maghrib di masjid. Mereka membaca surah Yasin dan mendirikan salat 2 rakaat dengan niat panjang umur, 2 rakaat lagi pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik daripada golongan salaf, yang tak pernah diambil daripada sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ia satu doa yang panjang, kata Qaradawi, menyanggahi nas Al-Quran dan Sunnah, juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. Perhimpunan malam nisfu Sya'ban seperti yang kita lihat dan dengar dan berlaku sebahagian negeri umat Islam adalah perkara yang direka-reka. Sepatutnya kita melakukan ibadah sekadar yang dinyatakan dalam nas. Segala kebaikan itu adalah mengikut perbuatan salaf, dan keburukan itu ialah rekaan golongan mereka yang selepas itu. Setiap yang diadakan itu adalah bid'ah. Ini dia kata, dia sebut ada Nabi. Dan setiap yang bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Bukan kita kata orang tahu habis orang baca Yasin masuk neraka, kita tetap. Kita kata ia salah. Neraka tak neraka kita tidak tahu. Ini bukan urusan kita. Orang yang minum arak pun kita tak tahu pasti masuk neraka ke tidak. Allah Subhanahu wa taala menimbang amal ibadat, minumannya, istighfarnya, keampunannya, sedekahnya. Mungkin dia selamat, mungkin dia tak selamat, mungkin kita selamat, mungkin kita tak selamat. Tetapi kalau orang tanya kita, adakah benda itu berlaku pada zaman Rasul? Ia tidak berlaku pada zaman Rasul. Kalau orang kata apa tak boleh, kita katakan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali berucap di kalangan sahabat, berkhutbah, mengulang-ulang benda yang sama. Khairul kalam kalamullah, khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau khairul huda huda Nabi sallallahu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut khairul kalami kitabullah, sebaik-baik kalam kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha,
seburuk-buruk benda-benda yang diada-adakan. Hadirin mukminin sekalian, mungkin tak ramai orang suka dengar benda ni, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berkhutbah menyebutnya, kita menyebut apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata buat benda biar, tak apalah, siapa nak baca, kerja kita sebut, bagi tahu. Orang beli barang, orang tanya asli ke tak? Orang nak pergi beli madu, tuan-tuan, madu ni asli, dia kata. Bukan ada apa pun, kerana dia kata madu asli ni makan sihat, yang tak asli ni makan tak kesan, kata. Dia cerita lagi pasal apa asli, dia kata. Yang asli ni kata pecah telur apa, dia kata, masak lah apalah, gitu. Nak tunjuk yang asli tak asli. Dia jual barang kulit, dia kata kulit ni asli, dia ambil api, dia bakar, nak buktikan asli. Kita pun bertanya, asli ke tak? Orang beli jam, tanya jam ni asli ke original? Handphone, tanya yang asli ke tak? Mengapa tidak agama kita tanya yang asli ataupun tidak? Agama tak perlu yang asli. Apa salahnya, dia kata? Apa salahnya?